Assalamualaikum Ernie, apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan di Petugas Pagi ini semuanya sihat ya, Umu dan Sarina. Alhamdulillah. Ya, kita mengharapkan juga keadaan cuaca di Pekan Tutong cerah hendaknya pada pagi ini atau bagaimana Ernie? Ya, Alhamdulillah ya, begitu cerah. Dan kalau kita lihat juga dari awal pagi tadi, banyak sebetulnya aktiviti-aktiviti larian yang diadakan di sekitar kawasan Pekan Tutong ini. Baik, kalau tadi kita telah juga menyaksikan satu bahan dari daerah Blight memberikan pendekatan, membawakan pendekatan bersama dengan salah seorang tenaga pengajar yang membantu membentuk sahsiah dan kepribadian kerohanian anak-anak. Pasti juga di daerah Tutong ada menyediakan satu bahan yang cukup menarik pada pagi ini, dan sebelum itu juga Ernie, kita ni faham esok anak-anak kita ni akan menjalani hari Ahad ini nanti akan mula menjalani cuti persekolahan untuk penggalan ketiga. Jadi mungkin bagi Ernie sendiri, apa agaknya aktiviti yang boleh dilakukan ketika musim cuti persekolahan semata-mata untuk membantu anak-anak kita ni ataupun para belia ni berkembang dan lebih proaktif? Ya, kalau saya sendiri untuk penggal kali ini lebih memilih untuk membuat aktiviti di rumah bersama sepupu sepapatnya ya. Biasanya kalau cuti sekolah ni memang anak-anak buah tidur di rumah. Jadi inilah lebih fokus dengan aktiviti-aktiviti di dalam rumah lah, khususnya dalam aktiviti kraft tangan yang menggunakan kertas, pen, gunting, gam dan sebagainya. Kerana kalau kalau mengadakan cuti luar daripada rumah ni, memandangkan anak-anak pun akan menduduki peperiksaan besar. Jadi mereka anak-anak pun fahamlah ya untuk lebih fokus dalam aktiviti-aktiviti indoor. Ya, jadi kita agak bijak sebenarnya apabila indong bapa penjagaan ni sudah merangka. Dalam setahun kita ni sudah tahu berapa kali cuti persekolahan anak-anaknya. Pertama semasa cuti Ramadan menuju Syawal dan seterusnya ada cuti lagi pada bulan cuti panggal kedua walaupun hanya mengambil selama 10 hari lebih kurang ya, dan seterusnya penggal ketiga bulan Ogos dan terakhir sekali di hujung tahun. Pastinya bagi individu ataupun ibu bapa yang sememangnya selalu buat perancangan ni, okeynya masa puasa tu cuti kamu macam mana ya, bulan 6 macam mana, bulan Ogos macam mana, bulan 12 baru tah macam mana. Ya, betul. Saya percaya bulan 12 itulah yang paling ditunggu-tunggu tu. Bukan sahaja anak-anak tapi ibu bapa juga. Baiklah Ernie, terima kasih di atas pengungsiannya. Jadi kami serahkan saja kepada Ernie untuk mengungsikan bahan visual dan juga info semasa bagi daerah Tutong. Silakan. Terima kasih Umu dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali lintas langsung dari daerah Tutong untuk memberikan beberapa maklumat semasa dan juga berkongsi mengenai dengan maklumat-maklumat yang kita terima. Dan untuk pertama sekali kita ingin kongsikan antara acara yang akan diisikan dalam pentas perayaan malam bagi daerah Tutong sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jadi pada malam ini di daerah Tutong akan diadakan malam persembahan Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong dan ini juga akan mempersembahkan akan diisikan dengan persembahan-persembahan daripada penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung, seperti adanya pertandingan karaoke dan sebagainya. Jadi orang ramai dialalukan untuk hadir sama-sama menyaksikan dan juga memeriahkan acara pentas perayaan malam bagi daerah Tutong. InsyaAllah akan dimulakan pada pukul 8.30 malam. Baik, saya akan kongsikan lagi maklumat-maklumat lainnya. Tetapi sebelum itu kita beralih seketika untuk menyaksikan satu pakej program yang disediakan oleh rakan setugas untuk hari ini. Jadi bersama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, dalam sejarah Islam, masjid merupakan institusi yang penting buat umat Islam, bukan sahaja untuk mengamalkan atau melaksanakan amal ibadat, malah juga sebagai satu pusat pengembangan dakwah. Sehingga kini, masjid masih lagi berperanan signifikan buat umat Islam. Melihat pada sini benanya, antara yang dapat kita saksikan adalah binaan mimbar dan juga mihrab. Menerusi pakej program kali ini, akan kita telusuri fungsi dan juga peranan mimbar dan mihrab.
Masjid merupakan bangunan rasmi untuk umat Islam menjalankan kegiatan ibadat. Dalam sejarah Islam, di zaman Rasulullah SAW, pembinaan masjid pada awalnya lahir daripada situasi sekelilingnya, sama ada dari segi bentuk atau bahan yang digunakan untuk membinanya pada zaman itu, yang mana binaannya ringkas dan cukup sekadar sebagai tempat ibadat dan pusat ilmu untuk menyatukan jemaah. Tetapi apabila penyebaran Islam semakin berkembang luas, keperluan pembinaan masjid-masjid di seluruh negara Islam semakin ketara dan ia mengalami perubahan dari segi binaannya mengikut peredaran semasa, dan sehingga ke hari ini antara struktur atau unsur asas yang diberikan perhatian apabila sesebuah masjid dibina, salah satunya ialah mimbar. Apa makna mimbar itu? Mimbar dalam bahasa Arab diartikan sebagai sebuah tempat yang dinaik oleh imam untuk menyampaikan khutbah. Iaitu al-mimbar huwa al-makanu murtafi'u fi qiblatil masjid al-mu'addu li yakhtuba alaihi al-imam. Yang kira-kira bermaksudnya tempat yang tinggi, iaitu ke arah kiblat masjid untuk imam berkhutbah di atasnya. Kemudian pada peringkat permulaan, Rasulullah SAW berkhutbah di depan kaum muslimin di Masjid Nabawi dalam keadaan berdiri sahaja, iaitu di sebelah salah satu batang tamar yang dijadikan tiang untuk bumbung masjid sambil memegang sebatang tongkat. Kemudian kaum muslimin mendapati cara seperti ini menyusahkan dan meletihkan Rasulullah SAW. Lalu mereka pun memberi cadangan kepada baginda Rasulullah SAW supaya mengambil sesuatu yang boleh dijadikan tempat duduk dan rehat. Jadi cadangan itu Rasulullah SAW mempersetujui apa yang dicadangkan oleh sahabat tersebut. Jadi seorang lelaki yang dikenal dengan nama Kilab membuatkan sebuah mimbar kayu. Jadi ciri-ciri mimbar yang kena buat itu 3 tingkat. 1 dan 2 itu adalah kalau istilah kita sebagai tangga. Kemudian yang ketiganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dan duduk di atas mimbar tersebut. Kemudian tinggi mimbar pada zaman Rasulullah yang dibuat oleh Kilab itu lebih kurang 2 hasta dan lebarnya adalah 1 hasta. Bila ianya berlaku? Perkara ini berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Kepentingan mimbar ini seperti yang digambarkan ataupun dicatatkan di dalam sirah menceritakan bahawa supaya kaum muslimin dapat melihat khatib dan khatib juga melihat kaum muslimin. Ia adalah salah satu sunnah yang mengikuti jejak Rasulullah SAW sendiri, menggunakan mimbar ketika menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin. Alhamdulillah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyatakan wa fihi istihbabu ittikhadzil mimbar liqaunihi ablagha fi musyahadatil khatib wa sima'u minhu. Ya, ada 3 ni kalau ikut dia punya kepentingannya. Kalau dalam bahasa Arabnya ada 3, iaitu musyahadah al-khatib, iaitu penyaksian jamaah itu kepada khatib itu sendiri, dan khatib boleh melihat kaum muslimin yang di bawahnya. Kemudian yang kedua, as-sima' minhu. As-sima' ni iaitu mendengar kaum muslimin yang di bawah mendengarkan khatib menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, ablagh fi wazhihim, iaitu ia lebih mudah kepada membagi nasihat kepada mereka kaum muslimin. Sebab itu di dalam kitabnya menyatakan wa fihi istihbab ittikhadzil mimbar liqaunihi ablagha fi musyahadatil khatib was-sima' minhu. Kemudian saya sebutkan yang ketiga ini, iaitu Imam Nawawi dalam kitabnya menyatakan wala innahu ablaghu fil i'lam li'annasa idza syahidu al-khatib kana ablagha fi wazhim, iaitu kira-kira maksudnya iaitu lebih baik pada menyampaikan khutbah, dan jika jemaah menyaksikan khatib maka ia lebih untuk menasihati mereka. Adapun di negara Brunei Darussalam, ciri-ciri lazim yang terdapat pada mimbar-mimbar di masjid-masjid juga bercirikan sunnah Rasulullah SAW seperti bertingkat dan mempunyai tangga. Dari segi reka bentuknya pula, ada di antara masjid-masjid di negara ini memiliki reka bentuk mimbar yang berbeza dengan masjid yang lain.
Akan tetapi asal muasal kegunaannya tetap sama. Istimewanya, mimbar-mimbar masjid di negara ini memiliki corak-corak yang bercirikan keislaman, seperti memiliki kubah, namun ada juga yang tidak berkubah. Selain ada juga yang menghiasi mimbar dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Berdekatan dengan mimbar pula, disediakan tongkat-tongkat untuk berkhutbah dan lain-lain. Selain mimbar, antara struktur binaan pada sesebuah masjid yang diberi penekanan ialah mihrab. Kalau dari segi bahasa, penggunaan kalimat mihrab ni banyak makna. Antaranya maknanya ghurfah, iaitu bilik, iaitu kalau istilahnya bilik khas sembahyang. Jadi tapi kalau itu masa zaman Nabi Zakaria, dalam surah Maryam ada disebutkan dalam ayat 11, fa kharaja 'alal qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Jadi ketika itu ia keluar, Nabi Zakaria ni keluar mendapatkan kaumnya daripada mihrab, tempat sembahyangnya. Jadi perkataan mihrab itu tempat sembahyang. Sebab itu dikatakan dalam istilahnya ghurfah, iaitu bilik kecil untuk bersembahyang. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, iaitu hendaklah kamu bertasbih. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya, iaitu hendaklah kamu bertasbih, mengerjakan ibadah kepada Allah pagi dan petang. Jadi mihrab dalam pengertian bilik yang ruang tertutup yang saya sebutkan itu tadi adalah dianggap khas tradisi sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu barulah disebut oleh ulama-ulama mengatakan mihrab sekarang ini sebagai penunjuk arah kiblat. Mihrab yang dikenal pada masa hari ini masih belum wujud di zaman Rasulullah SAW. Jadi baginda hanya meletakkan tongkat penanda, kemudian ada disebutkan dalam sejarah itu lembing ataupun arah menunjuk kiblat di kawasan lapang. Jadi makna mihrab seperti yang pada hari ini wujud selepas iaitu Islam berkembang, iaitu di timur dan di barat lah. Ketika itu barulah wujud keperluan untuk menetapkan apa tu arah kiblat seperti yang diperintahkan Allah kepada setiap hambanya supaya menghadap kiblat ketika sembahyang. Jadi mihrab ni dijadikan struktur asas dalam pembinaan masjid. Jadi mihrab itu menjadi tetap ditujukan kepada ruang yang sekarang istilah kita lengkung yang dibina di dinding masjid untuk menghadap kiblat. Hanya saja barangkali indah jelaslah siapa yang sebenarnya yang pertama sekali mengadakan mihrab dalam masjid dalam Islam ini. Sebagai sebuah negara Islam yang memegang teguh pada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, adalah lebih baik untuk kita ni peka dan mengetahui tentang fungsi mimbar dan mihrab, kerana ia terkait dengan sejarah dan sirah Rasulullah SAW, selain juga berkait rapat tentang ibadah dan pensyariatan hukum yang bersumberkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah ada penonton, mimbar dan juga mihrab pasti mempunyai peranan dan juga fungsinya yang tersendiri buat umat Islam. Semoga dengan perkongsian kita pada kali ini akan dapat memberi ilmu yang bermanfaat buat auda yang sempat menyaksikannya dan mengetahui apakah peranan juga fungsi mimbar dan juga mihrab yang ada lazimnya di setiap masjid. Sekian ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.